Nagetran 33 tahun yang disahkan sebagai lembam adalah banduan yang menunggu hukuman mati di penjara Changi, Singapura dan dijadualkan digantung sampai mati pada Rabu 10 November 2021. Nagetran dijatuhkan hukuman mati kerana mengedar dadah di Singapura menurut Lawyers of Liberty LFL, sebuah NGO bantuan guaman yang mewakili keluarganya di Malaysia. Nagetran hanya mempunyai IQ pada catatan 69 sahaja. Apakah sebenarnya telah terjadi kepadanya? Ikuti kisah ini. Hapus. Hukuman mati. Death penalty. Abolish. Death penalty. Manso. Hukuman gantung. Nagetran ditahan pihak berkuasa Singapura pada 22 April 2009 atas kesalahan penyelundupan dadah seberat 42.72 gram dan dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Singapura pada 22 November 2010. Proses rayuan melalui mahkamah telah pun dibuat sehingga ke peringkat akhir, iaitu melalui permohonan pengampunan Presiden. Bagaimanapun, permohonan tersebut telah ditolak pada 1 Jun 2020. Nagetran K. Damarlingam yang berusia 33 tahun yang disahkan sebagai lembam adalah banduan yang menunggu hukuman mati di penjara Changi dan dijadualkan digantung sampai mati pada Rabu 10 November 2021. Menurut Lawyers of Liberty, sebuah NGO bantuan guaman yang mewakili keluarganya di Malaysia, Nagetran hanya mempunyai IQ pada catatan 69 terlepas mengambil kira bukti daripada 4 pakar psikiatri dan psikologi. Catatan itu adalah bacaan IQ yang jauh lebih rendah daripada purata manusia dan boleh dikategorikan sebagai lembam atau seseorang yang kurang upaya inteleknya. Sejak tarikh hukuman mati Nagetran diketahui, beberapa kumpulan telah menggesa kerajaan Singapura untuk membatalkan hukuman mati itu. Antaranya adalah di Anti-Death Penalty Asia Network yang menggesa bahawa dengan menggantung Nagetran, Singapura telah mencabuli konvensyen antarabangsa. Bagi ahli keluarga mangsa yang tinggal di Perak, ibu mangsa dikenali sebagai Pancalai Subramaniam. Hasratnya semata-mata mahu ke Singapura untuk melihat anak lelakinya itu. Ia adalah pertemuan pertama mereka dalam tempoh 3 tahun dan juga mungkin yang terakhir. Sebagai tukang cuci, Sakibaki cuti tahunan Pancalai 59 tahun tidak banyak. Dia akan menggunakan cuti di Bali untuk perjalanan itu. Keluarga mangsa hanya mengetahui tarikh hukuman mati tersebut pada 26 Oktober 2021 menerusi email daripada Perkhidmatan Penjara Singapura. Kakak sulung Nagetran, Sharmila Damarlingam berkata, dia menangis apabila pertama kali mendengar berita tersebut. Dia tidak pasti bagaimana dan tidak tahu menahu tentang peraturan serta undang-undang perjalanan semasa penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ketika itu. Malahan ini adalah cuti Deepavali. Dia tidak tahu bagaimana pihak berkuasa di Singapura membuat keputusan untuk menjatuhkan hukuman itu pada 10 November 2021. Mahkamah mendapati tanggungjawab mental Nagetran atas kesalahannya. Sebahagian besarnya tidak terganggu dan jelas faham apa yang dilakukannya adalah jenayah. Malah menuduh Malaysia telah mereka-reka dakwaan yang tertuduh melakukan perkara itu dalam tekanan. Peguam hak asasi yang mewakili keluarga mangsa N. Surendran telah mengkritik kenyataan Kementerian Dalam Negeri MHA negara itu bahawa anak guamnya tidak mengalami gangguan mental ketika melakukan jenayah itu. Beliau menegaskan yang menjalankan hukuman terhadap sesiapa yang mengalami ketidakstabilan mental bercanggah dengan undang-undang antarabangsa. Pertama, MHA bergantung kepada fakta yang Mahkamah Singapura mendapati tanggungjawab mental Nagetran atas jenayahnya tidak terganggu dan maka tiada pihak yang patut menentang hukuman gantung terhadapnya. Kedua, MHA sengaja mengelak hakikat yang mahkamah juga mendapati Nagetran mengalami masalah fungsi intelektual dan masalah hyperaktif dan kurang tumpuan, memiliki skor IQ pada tahap 69 sahaja. Menjalankan hukuman terhadap individu dengan sebarang kekurangan mental atau intelektual adalah melanggar kelaziman undang-undang antarabangsa. Ia juga tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah bantahan dan kerisauan nyata oleh orang yang berfikiran waras di Malaysia dan juga Singapura terhadap rancangan hukuman terhadap Nagetran. Sebaliknya, MHA cuba menggambarkan lelaki dengan tahap intelektual kanak-kanak ini sebagai penjenayah yang licik dalam usaha terdesak untuk mencetuskan kemarahan di kedua-dua negara. Pada masa ini, petisyen dalam talian untuk menggesa Presiden Singapura, Halimah Yaakob, memberi pengampunan kepada Nagetran telah meraih 46,000 tanda tangan. Walau bagaimanapun, petisyen rasmi yang dihantar kepada Halimah pula tidak berjaya.
Sebuah NGO berpangkalan di Singapura mengadakan kempen mengutip derma untuk membolehkan keluarga Nagitran ke republik itu untuk melihatnya buat kali terakhir. Kempen itu berjaya mengutip hampir 2 kali ganda daripada jumlah $9,900 Singapura yang disasarkan. Menerusi dana itu, wang berkenaan kini akan digunakan untuk menguruskan segala dokumen, membayar tiket penerbangan, penginapan, makan, pengangkutan dan ujian RT-PCR untuk 4 ahli keluarganya. Pada 10 November 2021, Perkhidmatan Penjara Singapura SPS mengesahkan Nagitran disahkan positif COVID-19 pada Selasa dan telah menerima rawatan perubatan. Tertuduh hadir di Mahkamah Rayuan pada Selasa untuk rayuan terakhir terhadap keputusan hukuman mati apabila mahkamah dimaklumkan dia disahkan positif COVID-19. Ujian pantas antigen ART dan ujian PCR yang dilakukan terhadap Nagitran pada 8 November menunjukkan keputusan negatif pada hari yang sama. Dia dibawa ke mahkamah pada tengah hari 9 November. Selepas menerima keputusan ujian PCR positif pada petang itu, SPS segera memaklumkan mahkamah dan Nagitran diasingkan. Berikutan itu, Mahkamah Rayuan membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman berkuat kuasa serta-merta sehingga semua prosiding yang tertangguh selesai. Pada 12 November 2021, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Hal Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan sudah pun membalas surat rakan sejawatan dari Malaysia memaklumkan bahawa rakyat Malaysia yang sedang menunggu hukuman mati atas sabitan kesalahan dadah di republik itu telah menerima proses perundangan sewajarnya. Ini berdasarkan kenyataan dikeluarkan Kementerian Luar Singapura sebagai menjawab pertanyaan media mengenai surat yang diutus pemimpin Malaysia berhubung penghakiman kes ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah sebelum ini telah mengutus surat kepada rakan sejawatan di Singapura meminta budi bicara pihak berkuasa di Singapura untuk memberikan pengampunan Presiden kepada Nagitran. Bagaimanapun, permohonan itu telah ditolak pada 1 Jun 2020. Pada 1 Mac 2022, Mahkamah Singapura dijangka membuat keputusan mengenai rayuan pelaksanaan hukuman mati terhadap tertuduh ini. Bagaimanapun, aktivis dan pakar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengatakan pesalah itu harus dikecualikan berikutan kecacatan mentalnya. Kes ini menarik perhatian antarabangsa termasuk Perdana Menteri Malaysia, sekumpulan pakar PBB dan jutawan British yang menggesa Singapura meringankan hukuman mati itu. Pada petang hari yang sama, Mahkamah Rayuan Singapura memutuskan untuk menetapkan pada satu tarikh yang belum dimuktamadkan untuk keputusan ini. Prosedur ini berlangsung di hadapan 5 panel membabitkan Hakim Besar Surendresh Menon bersama Hakim Andrew Pang, Jadid Prakash, Belinda Ang dan Chow Hik Tin. Hakim memaklumkan akan mengeluarkan keputusan tidak lama lagi, tapi tiada tarikh ditetapkan. Pada 29 Mac 2022, Mahkamah Rayuan Singapura menolak rayuan warga negara Malaysia Nagitran K. dan Malingam berhubung hukuman mati yang dihadapinya. Mahkamah membacakan keputusannya selepas mengekalkan penghakiman perbicaraan Nagitran yang diadakan pada 1 Mac. Mahkamah menganggap rayuan itu sebagai menyalahi proses dan undang-undang antarabangsa tidak terpakai. Nagitran yang merupakan orang kurang upaya OKU mental akan dihukum gantung mungkin dalam beberapa hari akan datang. Maka begitulah pengakhiran kes ini setelah hampir 11 tahun perbicaraan. Mahkamah Singapura menetapkan bahawa tertuduh bersalah walaupun mendapat bermacam tekanan daripada Malaysia, NGO antarabangsa dan rakyat Singapura sendiri. Maka dengan segala usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia, namun tidak berjaya untuk menyelamatkan tertuduh daripada tali gantung. Sekian, terima kasih.